Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat malam. So, ini adalah ringkasan perjalanan yang bakal berlaku untuk esok ataupun untuk sesiapa yang cuba mencari entry position untuk malam ni ataupun esok. So, kita boleh tengok dulu di perjalanan untuk time frame H4 dan juga H1. So, kalau kita gunakan time frame H4, so kalau kita gunakan time frame H4, so kita punya zone actually tak break pun lagi. Dia tak bagi tahu jawapan untuk ni nak buat kenaikan lagi satu pun. Kalau korang tandakan actually market tak break pun kita punya zone kita tu. Okay, cuma dia ada liquidity move. Liquidity move ni adalah dia makan stop loss sell dekat kawasan resistor tu. So siapa yang cuba mencari anti sell dekat sini dan dia letak 20 pip ataupun 30 pip, so besar kemungkinan yang dia akan makan dulu stop loss. So ini adalah di time frame H4. So kalau kita berubah kepada time frame H1, apa yang bakal korang lihat adalah benda yang saya pernah ajar dekat korang, iaitu fake. Dia pecah atas tapi dia turun balik. Dia pecah atas, dia pecah kawasan resistance zone dan kawasan resistance level. Dia break, lepas tu dia masuk balik. Okey, dia break ke atas, lepas tu dia turun balik. Turun bukan turun untuk ambil order, tapi turun dia break balik kawasan yang dia kena break. So dekat sini, okey, macam saya bagi tahu tadi, liquidity move ni adalah dia makan kita punya stop loss tadi. Lepas tu apa yang terjadi? So kalau korang tengok, bila terjadinya fake breakout, biasanya dia akan buat satu movement yang agak dahsyat lah. Movement ni agak dahsyat. Kalau korang perasan, selepas dia membuat fake breakout ni, dia punya penurunan melebihi dekat 70 pip So siapa yang tak guna stop loss, biasanya macam saya tadi, saya tak guna stop loss. Dan bila saya akan entry dekat kawasan liquidity lah, saya punya entry dekat sini pun ada floating. Cuma saya entry di atas pun ada untuk cover saya punya floating tu lah. Tapi SL yang saya gunakan adalah SL yang sanggup untuk rugi lah. Makna kata kita tahu kita punya kekuatan capital. Okay, so benda ni tak boleh nak follow, tak payah nak follow. Benda ni bila korang dah selalu berada dekat market, dan korang akan nampak lah perjalanan dia. Saya pun expectation saya nak dia buat fake breakout je. So kalau dia buat fake breakout, memang saya akan layer macam tak ada hari. So tadi saya ada buat entry position sell. Kenapa saya entry position sell? Sebab dia ada terjadinya fake breakout. Dan kalau korang buka di time frame H4 pun sama juga. Macam saya bagi tahu tadi, H4 tak bagi jawapan lagi untuk nak membuat kenaikan. Sebab apa? Dia tak berjaya break resistance level, dia tak berjaya break resistance zone. So dia tak ada lagi jawapan untuk nak buat kenaikan. Yes, kalau kita ikut kita punya fundamental, yes, memang dia akan buat kenaikan. Tapi sebelum dia nak buat kenaikan ni, korang kena ingat dia perlu buat satu fake breakout macam ni. Dia perlu turun jauh, perlu turun jauh. Memang kalau kita ikut kita punya fundamental, kita buat kita punya analisa, bagi tahu dekat belakang dah tak ada apa-apa, yes, memang macam tu. Tapi sebelum dia nak buat kenaikan yang lebih jauh, kalau dia nak buat kenaikan yang lebih jauh, dia perlu pull back lebih jauh. So jom kita tengok macam mana kita punya pullback, macam mana benda yang sebelum ni terjadi. Sebelum yang harga yang semasa ni terjadi, kita boleh tengok harga yang sebelum dia. Okay, kita tengok dekat sini, kita tengok dekat kawasan sini. Saya buka di time frame daily untuk memudahkan korang. So korang boleh tengok dekat sini kawasan daily. Bila korang buka time frame daily, dia dah buat all time high, dia dah pernah buat all time high. Makna kata all time high ni, macam saya bagi tahu tadi, pagi tadi, dia membuat satu paras harga yang tertinggi. So kalau dia nak turun, kalau dia nak naik lebih jauh, dia perlu turun lebih jauh. So sebab tu kalau korang perasan, WTI sekarang ni dia punya spread dalam range 24 ke 30. Tadi dia sampai ke 40. Sebab apa saya bagi tahu market bergelora adalah sebab dia nak membuat satu movement yang agak dahsyat. Movement yang agak dahsyat ni sama ada dia membuat macam tadi lah, dia buat fake breakout yang korang nampak, lepas tu dia terjun. Lepas tu sekarang ni kita nampak dia buat penurunan pula gila-gila, lepas tu dia buat kenaikan pula gila-gila. Sebab tu kita boleh nampak spread WTI ni berubah-ubah. Korang boleh tengok dekat kawasan yang saya sekarang ni, dia berubah-ubah, ada 30, ada 40, ada di sampai 40 pun ada tadi.
So bila keadaan macam ni, korang kena faham market tengah bergelora, sama ada dia nak membuat penurunan yang jauh ataupun dia nak buat kenaikan yang lebih jauh. So saya punya expectation adalah dia untuk membuat penurunan yang lebih jauh lah. Tapi sebelum dia nak buat penurunan, korang boleh tandakan dekat kawasan daily ni, support daily ni. Kalau betul market ni nak terjun lebih jauh, dia perlu break level sini. Okay, dia perlu break level support dekat kawasan support sini sebelum dia nak terjun lebih jauh. Tapi kalau kita nak tunggu dekat situ dia break, memang kita takkan ada potential lah untuk kita nak mencari sell, betul tak? So kita boleh mencari entry sell yang macam ni, kita tengok dekat sini. So ni adalah dipanggil sebagai first top, double top. So dipanggil first and double top. So untuk sekarang ni, kalau dia break dia punya support level di time frame H4 dekat sini, okay, di time frame H4 ni kalau dia berjaya membuat satu breakout, dan insyaAllah esok kita akan mencari entry position sahaja. So kita akan fokus untuk mencari sell lah. So kita akan tunggu price pullback untuk kita mencari entry sell. So kalau kita buka di time frame H1 pun benda yang sama. So bila dia breakout dekat kawasan support level dekat bawah ni, so korang boleh tunggu dia pullback area dekat mana? Area dekat kawasan pink ni sama juga. Entry dekat kawasan pink ni adalah kawasan yang terbaik untuk korang mencari entry position lah untuk so far. Tapi korang kena make sure dia break dulu dekat kawasan bawah ni. Dia perlu break, cukupkan dia punya quorum dia. Dia dah buat fake out, tapi dia kena break dekat support level ni. Dan barulah kita ada potential yang jauh untuk dia nak terjun lebih jauh lah. Tapi kalau dia tak berjaya break, dan tak payahlah nak hold position ataupun nak mencari entry position yang ganas-ganas lah. So zone masih sama, kita akan, so zone yang kat daily ni adalah kawasan dekat sini. So andai kata dia break dekat kawasan 1, dan dia akan pergi dekat kawasan nombor 2 dahulu. So dia akan pergi dekat kawasan nombor 2 dahulu sebelum dia nak pergi ke nombor 3. So boleh monitor rapat dulu zone biru ni untuk korang tengok adakah dia berjaya break ataupun tak berjaya break lah. So kalau tanya pendapat saya, sekarang saya tak akan mencari anti sell sebab saya dah dapat tadi. Cuma sekarang ni apa yang saya harapkan daripada WTI ni adalah dia break dia punya support level dan dia akan pull back lah. So pull back ni kita boleh gunakan kita punya zone dekat resistance dekat H1 ni, ataupun korang boleh buka di time frame yang lebih kecil menunjukkan dia punya arah-arah untuk kita nak masuk lah. So untuk so far ni dia tak ada untuk nak re-entry sebab dia kena bagi confirmation dulu, dia kena bagi signal dulu dekat sini untuk dia break. So kalau dia break, dan insyaAllah kita akan mencari entry position yang nice lah. Memang kita boleh punya setup, memang boleh ada besar possibility yang saya akan cuba swing lah. So saya akan mencari anti sell dekat kawasan ni, dan saya punya target untuk daily ni adalah saya nak dia pergi dekat kawasan sini. Okay, kawasan sini saya nak betul-betul dia nak pergi dekat kawasan sini. So andai kata dia sampai dekat sini, dan barulah saya akan cuba untuk cari setup untuk nak swing buy balik lah. So untuk sekarang ni buy bukan kata tak boleh, bukan saya kata buy ni tak okey, sell ni tak okey, tak. Cuma saya bagi tahu bila keadaan yang begini, saya lebih cenderung untuk mencari entry position sell lah. Cuma kalau kita nak mencari entry buy tu pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma saya selesa untuk mencari sell. So kalau macam hari ni pun saya punya setup semua cari sell, tak ada langsung pun cari buy. Okay, so bukan kata saya tak minat buy, tak. Cuma saya punya analisa bagi tahu saya cenderung untuk mencari entry position sell untuk market crash. So market crash ni adalah pergerakan yang akan bergerak melebihi 1000 pip. Ni adalah crash bagi saya lah. So kalau macam hari tu korang dah tengok saya buat market crash untuk buy. So kita harapkan kali ni kita punya prediction berjaya. Cuma korang jangan terus nak cari entry position sell yang dekat bawah. So benda yang pertama adalah korang perlu tunggu dia break dekat sini. Okay, tunggu dia break, lepas tu korang boleh tunggu dia pull back lah. Pull back, korang carilah entry sell. Korang nak cuba nak hold position ke ataupun sebagainya lah. So untuk sekarang ni saya punya analisa begini. So kalau kata esok dia bagi jawapan break, dan kita akan cari entry position sell yang berkualiti. Kalau dia tak break, jangan cuba cari sell dekat kawasan sini So agak risiko. Even kita nampak dia buat fake breakout,
So besar kemungkinan yang dia boleh makan jugalah. Kalau ada confirmation bila dia masuk dekat sini, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pending order, jangan dulu. Untuk pending order, tiada signal untuk pending order. So insyaAllah saya akan bagi direction ataupun saya akan update saya punya review untuk WTI untuk seterusnya lah. So itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam.